Okay, ada yang ketua sektor nak start dulu tak? Sekejap Kita mulakan perumahan lah. Jom. Aman start dulu Aman. Awal-awal sikit kan start dulu lah. kita orang start dulu. Boleh tak macam nak bagi pembukaan kan boleh lah start dulu. Boleh buka tak? Kalau tak, aku boleh buka. Ya. Aku buka Buka. Aku share. Silakan. Present lah bagi. Kalau boleh tunjuk sekali lah zone tu. Setiap zone yang korang akan bagi checklist. Aku tunjuk checklist dulu Checklist Azan je. Sebab kan ada 5 zone kan. Macam setiap zone dulu lah bagi tahu kat setiap zone tu nak cek apa. Apa yang ada maklumat dekat setiap zone tu. So nampak yang Ilham present? Nampak. Nampak. Baiklah. Okey, dengar Yang ni ada untuk perumahan, checklist. Orang yang lain yang daripada zone lain kena ambil tahu sikit. Bukan ambil tahu sikit, ambil tahu terus lah. So, kat belah atas tu, sekejap, cek lagi ni. Okay, kat belah atas tu ada tulis kod kan? Kod satu perumahan Taman Sepadu. Betul? Dekat situ. Tak ada Taman Sepadu. Nama dia Taman Sepadu. Ada satu tu, dia jumpa dekat dengan Kampung Lubuk. Kat belah situ ada satu perumahan teres. Tiba-tiba Okay, itu yang ada. Tu zone apa? Apalah. Okay, itu adalah satu perumahan yang dapat detail. Okay, kalau contoh kalau pergi situ, site tu ada perumahan lain selain daripada perumahan teres kat Taman Sepadu. Contoh kalau ada Taman Binjai kan, contoh nama satu perumahan terancang nama dia Taman Binjai kan. So nama-nama macam tu kalau perumahan korang yang macam kita pun tak tahu, so korang boleh tulis kat bawah kod tu yang ada ruangan kosong tu. Faham? Boleh faham tak? Faham cikgu. Faham. Kalau kod kata Taman Sepadu tu korang tick je lah, tick right dekat dia punya belah kotak tu yang dah dekat sebelah dia. Okay, kalau ada jumpa perumahan yang korang tak tahu, tulis dekat bawah dia. Faham? Senang kan? Faham. Boleh buat tak? Tapi benda ni kau kena rujuk Tarikh dengan tu tulis zone juga kan? tarikh. Aman. Ya? Benda ni kau kena rujuk dengan zoning ni juga kan? Nak rujuk zoning ke? Sebab kan dah bagi zoning kan. Habis tu kalau macam ni nak tambah lagi je. Nak tambah? Sekejap. Ataupun zoning tu zoning mana. Lepas tu cuma nanti kau macam ni lah. Macam dalam zone tu ada kampung Buat satu lagi lah kotak untuk zoning. Boleh? Ikut keselesaan sebenarnya. Tapi boleh ke? Nanti kita buat satu kotak lagi untuk zoning. Ikutlah aku tulis mungkin dalam belah kiri tu tulis zone apa. Korang bagilah zone daripada Kampung Binjai ke zone daripada nanti kita buat. Nanti lah. Okay? Lepas tu belah kanan tu ada tarikh lah.
Dah bagi tarik minggu lepas tiba tu. Bagi tarik minggu lepas lagi. Tu lah senang. Kalau boleh split screen tu tunjuk sekali zoning kita kan. So boleh lah tunjuk maklumat apa yang kita nak dalam kawasan tu. Okay. Okay, tengok belajar dua tu. Nombor rumah. Nombor rumah tu, bagi nombor rumah je. Tak payah bagi satu alamat dia tu. Kalau contoh kita punya tu, contoh dalam perumahan Taman Sepadu tu, bagi nombor rumah je, nombor 30. Kan kalau alamat, nombor 30, Jalan Taman Sepadu. Tak payah ambil semua sekali tu, ambil nombor je, nombor rumah tu je. Okay, kalau nombor rumah tu betul-betul 30 tu. Nombor lot itu perkampungan, itu perkampungan. Itu rasanya tak terancang. Dia tak terancang. Ambil tu lah jadi sebab kita pergi pun biasanya kita nampak dia dah sediakan nombor rumah tu. So nampak macam okey lah. Okey, sebelah dia jenis perumahan. Jenis perumahan tak payah jenis perumahan bukan kayu, batu, itu bukan tau. Jenis perumahan tu perumahan teres. Jenis-jenis perumahan korang dah belajar kan? So ada banyak jenis perumahan yang adalah dalam Taman Sepadu ni perumahan teres lah. So kat Taman Itu Sepadu kalau ni memang kawasan perumahan teres je lah. Memang kawasan rumah teres. Ni dekat area sekolah Okay. tu Aiman. Ah, Area sekolah tu kau apa? sekolah tak faham. Kawasan dia punya perumahan ni area mana? Kawasan perumahan tu dekat dengan perkampungan. Dia macam nanti korang pergi site tu memang Kau split screen lah dia cakap kat ni. Sampai Ilham split screen. Tunjuk kawasan kau tu. Buang faham nanti man. Split screen. Bagi half-half. Satu table ni, satu lagi table plan. okay, nanti aku tunjuk. Okay, sambung. Ya, bagi half-half. Okay, itu jenis perumahan jenis tu lah, perumahan teres sebuah ke, tengok pada keadaan nanti korang pergi site nanti kan. Kalau itu contoh kat perumahan Taman Sepadu lah, perumahan terancang, korang jangan campur aduk tau. Takut campur aduk tu susah nanti. Contoh kalau kau pergi satu taman tu, tik kod dulu. Jangan terus main buat alamat terus buat nombor rumah tu. Okay? Tengok dulu perumahan. Kalau contoh perumahan Taman Sepadu, ambil perumahan Taman Sepadu dulu. List apa yang ada dalam Taman Sepadu. Jangan kalau ada Taman Sepadu dengan contoh Taman Binjai, pergi pergi ambil sekali guna satu borang. So korang kena asing. Contoh kalau sini dalam dah terlist nama perumahan Taman Sepadu, tik dulu perumahan Taman Sepadu dan tengok dulu nombor-nombor rumah yang Taman Sepadu dulu. Jangan tiba-tiba campur sekali dengan Taman Binjai contohlah aku bagi. So jadi siapa yang pergi selidik kawasan tu je lah dapat kawasan perumahan Taman Sepadu. Okay. Kalau dapat perumahan lain, nanti kita bila turun site kan pun ada cakap. Kita tak pasti, kebarangkalian akan berlaku bila kita turun site akan berlaku perubahan. Contoh kalau tengok dalam iPlan kita nampak macam komersial, tapi bila turun site betul-betul perumahan. Okay. So jadi kena ada borang kosong lah. Borang kosong. Ada satu tu yang aku sediakan bawah kosong tak ada ruangan untuk korang tulis perumahan yang kita tidak dikenali. Perumahan tu perumahan apa. Walaupun buka Google Map memang tak ada, tapi bila kita turun site kita akan nampak ada satu perumahan terancang. Perumahan terancang tu perumahan yang macam rumah teres, rumah yang dirancang lah oleh pihak kemajuan. Rumah teres, rumah berkembar, rumah sesebuah. Dengar je perkataan rumah tak terancang itu merujuk kepada kampung. Ada kampung yang dalam perumahan terancang. Contohnya perkampungan dalam tersusun. Nanti korang kan dah belajar ke benda tu kan. So mostly perkampungan tu adalah perumahan tak terancang lah. Sebab dia tidak dirancang oleh pihak maju. Okay, stated.
Faham jenis-jenis perumahan tu? Takut ada Yang perumahan yang salah pun lah. kata jenis perumahan macam mana? Yang kata jenis bangunan dia punya macam simen ke, kayu ke? Apa yang jenis apa? Kan ada pun tanya Itu rekod. adalah mengikut perspektif keadaan rumah tu. Oh iya ke? Ada Ramli tak ada kan? Ada rasa itu tak terancang kan? Okey. Mak tahu rumah teres Okey, kayu kan? sambung-sambung. Tengok balik pada perumahan terancang ni, bola ni. Ajarkan perumahan. Hadapan tepi belakang. Ambil nombor tau, bukan tak ada right. Yang belah sini. Sebab tu kami besarkan ruangan untuk korang letak bilangan panjang ajarkan dari segi hadapan, tepi dan belakang. Faham? Jadi biasalah satu perumahan tu contoh nombor rumah 30. Okey, fokus pada perumahan nombor rumah 30 tu. Jangan pergi ambil ajarkan daripada rumah lain. Koyak ke? Jadi kena buat tape Okay. kan ni? Kira. Maybe Okay, baik. kemungkinan yelah kot. Dia macam tu. Sebab sebab nanti kalau orang pergi perumahan tu dia lain-lain tau. Dia baca. Sedang dia rekod Nasib baik ni rekod. Betul. Okey. Itu adalah ruangan kotak ketiga adalah ajarkan perumahan. So kena letak nombor bilang panjang lah setiap hadapan sisi dan juga lepas tu sebelah dia pula bilangan tingkat tu right. Right Kalau jenis perumahan, aku cakap perumahan teres kos apa. Kalau contoh Taman Sepadu tu dia memang perumahan teres, tapi korang kena nyatakan kos apa. Jangan main tulis perumahan teres je. Perumahan teres kos rendah, perumahan teres kos sederhana ataupun perumahan teres biasa. Perumahan teres dia ada banyak jenis. Okay. So tengok bilangan tingkat ada 1 ke 2 ke 3. Okay, bila korang dah turun site tengok perumahan terancang lah. Okay. Lepas tu sebelah keadaan bangunan baik, sederhana, usang. Kalau baik, walaupun kalau korang tengok yang dah renovate, ada perumahan jenis renovate, tapi korang kena tengok betul-betul sebab keadaan dia contoh kalau ada retak ke kat bahagian bumbung ke, walaupun dah renovate tapi korang nyatakan itu adalah sederhana. Kalau bahagian baik tu dia kemas kan, nampak macam cantik. Tapi kalau duduk luar tak nampak dalam macam mana? Kalau usang, Contoh kalau kat dalam ada retak kan, kita duduk luar tak nampak macam mana? Harum je lah ni. Dalam? Boleh selok. dalam ke? Tengok luar je lah. Tengok luar ya. Jangan cakap lagi takkan nak dari luar. Dia ukur Bukan pun air nak. masuk dalam nanti. Tak perlu, tengok luar je. Kita dia kukur pun dah. Okay. Semua orang Kalau nampak perumahan usang tu means maksudnya bila korang tengok perumahan tu kebarangkalian boleh jadi. Yang pertama, perumahan tu macam tak ada siapa duduk. Bila tak ada siapa duduk, kau akan nampak macam kalau satu perumahan tu nampak macam ada keluar daun-daun yang berjalan dekat dinding tu. Tu boleh Dalam. dikatakan usang. dalam banyak. Dekat luar. Okay. Dia macam tu memang nak klasifikasikan memang macam tu lah. Lepas tu keadaan bangunan sederhana korang boleh tengok kalau ada letak. Tengok je kalau ada letak dekat luaran sebuah rumah walaupun dia renovate atau tidak, tapi kena tengok. Itu Tengok letak sekali. aku cakap tu kalau ada bumbung yang ada macam letak sikit, itu korang kena ambil gambar. Ambil gambar dalam angle yang betul Macam mana? Angle daripada tepi lah gila. Kalau angle daripada tengah tu dia macam angle daripada tepi. So kita boleh nampak daripada sudut belakang sekali. So rumah semua corner lot yang kita kena cari. Ya? Man. Semua rumah corner lot kena cari. Rumah teres corner lot. Yes. Okay. Corner lot. Corner lot rumah ujung.
yang tepi sekali tu ya. Sebab kalau ada Ya. kata nak Semasa tu. So bersambung bolehlah kau ambil gambar tengah kan. Nah, boleh lah. Tapi simple. nampak full lah satu rumah tu. Janganlah nampak macam kau pergi ambil gambar pagar je. Aku je enggak. Kita nak Dia ambil nampak rental. Kalau tiba-tiba gambar apa ni? Gambar pergi gambar pagar lah gila. Baiklah. Tiba-tiba ambil gambar rosak. Tiba habis satu rumah tu. Koyak lah nanti kan. Dah kena pergi turun site balik. Kan dah ambil buat kerja dulu. Dah ambil dulu kerja. ambil gambar tu untuk bukti je. Okey, lepas tu status pendidikan. Tahu kan? Berpenghuni dengan tidak berpenghuni. Maksudnya ada orang ke tidak dalam tu. Saya nak tahu. Kalau contoh status pendidikan, korang akan nampak biasanya kalau nampak ada satu perumahan dia macam dia keluar signboard dekat pagar tu tulis rumah sewa untuk dijual, ada yang rumah untuk disewa kat situ kan. Itu memang korang tahu lah tak ada orang kat rumah tu. Walaupun dia keluar signboard kat biasa jumpa macam tu lah kat depan pagar tu minta apa untuk tu lah untuk rumah disewa tu lah, tu memang korang dah berdetect tu lah tidak berpenghuni maksudnya tak ada orang dalam tu. Okay, benda ni pun tick right juga. Keadaan bangunan pun tick right juga tau. Jangan bagi nombor pula. Yang bagi nombor tu yang jaga perumahan lah, bagi yang betul-betul panjang tu berapa lah dekat site tu. Sebab tu Iqbal cakap kemungkinan boleh bukan kemungkinan lah, memang kena buat tick kot. Okay, faham yang tu? Faham. Okay, next. Tak terancang. Kalau ada yang tak faham boleh PM aku ataupun ahli tim aku lah. Ahli tim aku semuanya faham. Faham Faham. InsyaAllah. Yang satu lagi. Aku ulang balik lah yang belah atas tu. First kali dalam borang ni tengok perumahan tu perumahan jenis apa, terancang atau tidak. Tu satu. Dua, korang kena tengok dia adalah satu taman. Okay, kalau kau kena tahu tu taman apa. Okay, kena tahu taman apa tau. Jangan macam korang main ambil je. Kena tahu taman apa. Kalau tu taman sepadu, okay. Aku dah tulis kat situ taman sepadu. Korang tick right je kat situ, kat belah kiri tu. Yang ada kotak disediakan tu. Kotak kecil kan. Lepas tu kalau korang tak tahu satu perumahan jenis apa pula nanti, korang lepas tu aku ada sediakan ruang kosong kat bawah tu. So korang tulis je kod berapa. Kod Ya. tak payah kod, terus bagi perumahan kod. Tapi yang utama nyatakan, ni memang orang perumahan nyatakan Taman Sepadu kan? perumahan taman apa. Ya, ada taman sepadu aku lupa. Ni yang memang first call yang paling kau nak cari lah. Maklumat. Apa? Ini maklumat paling penting lah perumahan Taman Sepadu ni. Oh, okay. So, zoning yang akan handle perumahan Taman Sepadu ni adalah daripada zoning Kampung Lubuk. Okay, zoning daripada Kampung Lubuk, diorang akan ada satu perumahan yang tu sebab kita dah cari sebelum ni. So kalau zoning-zoning lain boleh dapatkan borang ni, sebab nanti kita pun tak tahu turun site jadi apa. Ada perumahan teres yang baru buat ke, memang kena ambil tau bahagian tu. Faham? Faham. Jangan lupa bila jumpa perumahan baru, tulis yang aku nyatakan, tulis yang aku dah bagi ruang yang disediakan dan juga tanda right dekat tepi tu. Kotak tu. Untuk kotak kosong. Faham? Settle Ada yang tak faham ke? Ilham. Apa? Ilham. Zoomkan sikit punya borang tu. Takut ada tak faham lah. Dah sebut. Dia macam blur. Bukan blur tapi blur. Saya nampak dah ni. Apa kau cakap ni?
apa, orang semua faham, jangan risau. Sebab mentanya faham, semua faham. Tak apalah. InsyaAllah semua faham. Kan? Baik Ram. Jangan cakap macam tu. Oi. Pelik aku. Okay, kita pergi next. Okey, tengok belah bawah Ilham. Tidak terancang pula. Untuk itu adalah kawasan perumahan terancang. Kadang-kadang aku jam ke? Sekejap. Okey. Ya, keram lagi lah panggil dia. Ilham. Yang lain nampak tak perumahan tak terancang tu? Clear. Nampak. Clear, Oh. clear nampak. Okey, ini adalah perumahan tidak terancang. Seperti mana adalah jenis kawasan perkampungan yang kami dah detect. Dan ada ruangan kosong sekiranya kalau ada jumpa perkampungan baru ya dalam site nanti. Walaupun kita cari dekat peta iPlan ke, peta map ke, peta Google Earth ke, memang tak ada. Tapi tiba-tiba ada lah perumahan perkampungan yang baru. So memang disediakan ruangan kosong. Macam tadi perumahan terancang. Okay. Macam biasalah. Nombor rumah tu biasanya. Okay, yang ni kena tengok sekejap. Okay. Macam biasa, korang pastikan tu perumahan jenis apa. Jenis terancang atau tidak. Okay. Lepas tu korang ambil lah. Okay, nombor rumah. Nombor rumah tu kalau dia bagi alamat ni nombor lot, aku rasa nombor lot. Tapi ada perkampungan yang dia bagi nombor rumah, aku je enggak macam tu. Boleh kot, dua-dua sekali aku rasa. Okay, kalau contoh nombor rumah tu memang dia bagi nombor lot ataupun dia ada terus bagi nombor rumah, boleh kau ambil. Okay, kalau satu perkampungan, contoh korang ambil Kampung Binjai. Tengok dulu Kampung Binjai tu. Dia punya kawasan tu besar mana. So ambil kawasan Kampung Binjai dulu. Jangan campur aduk dengan kawasan Kampung Lubuk ke, kawasan Kampung Pekan Tunjang ke. Okay, sebab semua lain-lain. So kita kena ambil setiap satu-satu dulu. Memang setiap orang akan dapat borang ni sebab kita akan bagi kat setiap zone satu borang ni. Dan setiap zone tu akan tick dekat kampung. Contoh kalau aku ambil Kampung Binjai, aku akan tick Kampung Binjai and then aku akan listkan. Yang lain semua zone lain. Tak akan bercampur ni sebab nanti akan selerak. Ya, semua dapat lah. Cuma beza zone je lah. Jadi Zone setiap bagi zone tu orang. akan dapat borang ni. Okay. So nombor rumah tu kalau sekiranya korang pergi tempat tu dia ada bagi nombor lot. Tulislah nombor kat belah situ. Nombor rumah. Sebenarnya aku nak letak bawa sebelah dia nombor siri tapi tak payahlah. Okay, lepas tu dah tahu nombor rumah tu macam mana letak. Kalau dia tulis nombor lot, tulis je lah nombor lot tu. Tulis lot berapa. Okay. Kalau tak ada, Kalau nombor rumah tu tulis nombor apa? Ada orang cakap tadi? Ada. Okay, faham ya? Mai, ada orang tanya Mai. Kalau tak ada macam Kan, mana kalau Mai? tak ada macam mana Man? Macam kalau tak ada. Baik Ram. Ilham jawab. Tak ada perumahan. Ada Ya, kalau nombor. Okay, sama-sama. Okay. kalau tak ada nombor perumahan, ni, dia kemungkinan tak ada nombor rumah. kau tak ada nombor. Itu kalau tak ada itu boleh kita rujuk lah, sama ada rujuk dalam iPlan sebab iPlan dia ada pecahan lot kan. Betul tak? Tidak plan. Kat situ lot dekat iPlan tu korang boleh rujuk situ. Okay, ataupun kalau bahagian community survey biasa kalau kita pergi rumah tu memang nak tahulah lot berapa. Korang kena macam kalau pergi sana tu memang kena bertanya juga Okay, dia ada dua kemungkinan je. Sama ada korang pergi tanya owner rumah tu ataupun korang rujuk kepada iPlan.
Ikutlah yang mana korang rasa sedang lah. Memang korang akan ambil airplane lah jawapan dia kan. Tengok load tu load berapa. Jangan main tulis load 1496. Gila. Nombor load kalau boleh panjang gila. Orang tengok mana. Okay. For those yang nak tanya tu, kalau contoh pergi perumahan tak terancang, tiba-tiba tak ada nombor load. Kena rujuk 2 perkara yang aku cakap tadi. Sama ada airplan ataupun korang pergi sendiri. Biasanya ada bahagian untuk community survey. Kita pergi perumahan, setiap rumah ni minta diorang punya maklumat berkenaan. It's like macam banci tapi kami macam tak nak secara detail sangat lah. So kalau banci tu agak detail. So ingatlah projek saja. Macam tu. Okay, jenis perumahan. Tengok dulu. Biasanya sesebuah. Dia macam jenis perumahan sesebuah. Sesebuah ke zero boundary? Zero lot pun boleh jadi juga. Zero lot bukan sesebuah tu. Silap aku je tu Aku jam lah bodoh. Kadang-kadang memang macam tu. Memang perumahan sesebuah lah. Kebiasaannya perumahan sesebuah. Perumahan ya. Kalau perkampungan sesebuah pun boleh juga. Macam tu. Okay, biasanya sesebuah lah. Memang sesebuah. Ataupun berkembar. Ada jenis perkampungan berkembar. Kau tulis je jenis perumahan. Kau tulis je kalau tengok sesebuah. Biasanya memang sesebuah lah. Tak ada nampak kampung bercantum gila. Betul tu. Kadang-kadang ada je jumpa kampung bercantum kan. Rumah panjang? Yang tu sebuah. Apa? Kapit rare lah jumpa itu. Sangat rare dan pelik. Lepas tu ada bilangan tingkat. 2 tingkat ataupun 1 tingkat. Korang tengok betul dan tik lah. Ada jenis perkampungan, dia campur dengan ikut jenis lah. Dia macam kampung kayu campur dengan kampung batu. Ini yang diperbuat daripada batu. Orang akan nampak kan? Biasanya orang letak kalau nampak site perkampungan tu, korang akan nampak perumahan kampung kayu. Lepas tu belakang dia pula untuk dapur, di bahagian dapur dia letak diperbuat daripada batu. So nampak macam tu kita boleh klasifikasikan sebagai 2 tingkat kot rasanya. Macam tu lah. Macam tu tiba. Okay. Kalau contoh macam tadi Iqbal dia bagi kat aku lagi lah. Kalau korang jumpa jenis perumahan tu, jenis perumahan villa ke ataupun jenis perumahan lot atau lot laundry ataupun sesebuah, korang tengok balik jenis-jenis perumahan tu. Faham tak? Faham. Aku cakap seorang ke ni? Aku respon dengan risau. Okay, kalau ada yang tak tahu masa korang nak pergi saya, nanti korang boleh PM lah. Okay, nak betul macam mana korang nak. Okay, tengok sebelah pula. Keadaan bangunan. Baik sederhana usang. Kalau usang tu memang aku dah bagi tahu yang macam usang tu boleh nampak macam tak ada orang lah. Lebih kurang usang lah nama dia. Macam tu. Kalau nampak ada perkampungan macam terlalu buruk lah. Macam buruk tak ada orang duduk. Itu usang. Kalau sederhana tu tengok keadaan perkampungan tu. Satu lot perkampungan tu. Kalau nampak macam ada macam retak-retak sikit lah. Macam contoh bumbung dia macam nak hancur kan. Itu sederhana lah. Okay, kalau baik tengok kemas. Dia tak ada sedikit macam letakkan dekat bahagian permukaan perumahan tu. So itu kau boleh classification sebagai rumah yang baik lah. Okay, keadaan bangunan baik. Kau yang belah-belah sini korang tik je. Tik right je. Okay. Lepas tu bahan binaan. Bahan binaan aku pecahkan kepada 4. 3. 1 kayu. Ada perumahan korang nampak macam diperbuat daripada kayu je. Ada perumahan juga yang diperbuat daripada batu bata. Biasanya orang dah tukar batu bata ni ala perumahan sesebuah. Biasanya. Okay.
Dan juga ada perumahan campur. Dia kalau nampak bahagian hadapan, kayu. Belakang perumahan tu, dia buat daripada batu bata. Macam dia buat dua pembahagian kat situ lah. Macam biasanya orang buat batu bata ni kat belah bawah, belah belakang sebab untuk bahagian dapur lah, biasa macam tu. Okay? So korang kena ambil tahu the whole semua sekali dalam satu perumahan tu. Kau kena tahu lah pastikan kalau contoh kita buat daripada kayu, pastikan setiap sekeliling ni kayu. Faham? Hello. Ya, ya, ya. Faham, faham. Semua Faham. Alhamdulillah. Faham, faham. Faham. Seterusnya bahagian yang ke-6 iaitu status kediaman. Macam sebelum ni aku ada cakap pasal perumahan yang berteres tu. Okay, pastikan kalau ada orang, kena tengok juga. Kalau usang tu memang tak ada orang lah aku rasa. Bukan aku rasa tapi memang tengok betul-betul lah. Kalau nampak ada slipper dekat perumahan tu, so korang boleh tik pada berpenghuni aku rasa. Sebab kita pun tak tahu kan, tiba-tiba ada kasut lah, ada slipper lah, slipper flipper yang jenama flipper yang dekat rumah perkampungan tu kan. So korang boleh detect macam ada orang kat situ. So tu dia berpenghuni. Kalau ada orang lah. Kalau memang kasut tak ada, memang rumah tu memang dah usang gila, dah roboh sikit. Walaupun roboh sikit tapi nampak macam usang-usang. Lepas tu tengok keadaan perumahan perkampungan tu, dia macam ada banyak daun-daun yang berjala dekat setiap dinding luar bangunan tu. So memang di-take lah sebagai perumahan yang tidak berpenghuni. Faham? Okay. Dah jauh bunyi anjir. Okay, lepas tu yang last kali adalah status kediaman. Status kediaman. Macam tu. Tiba. Status kediaman lah babi. Pada status pemilikan lah babi. Bodoh. Status pemilikan, milikan sendiri, sewa pajak. Actually aku tak tahu lah pajak ni maksudnya apa kan. Kita gadai. Disewa. Pajak tu Kawasan dia sewa. ni yang dengan bank tu. Gadai. Biasanya kalau nak detect bahagian ni, status pemilikan, korang kena community survey kat perumahan tu. Betul tak? Semua orang kena tanya lah. Yes. Kau kena tanya nanti kan? Ada bahagian community survey ya. Kau Jangan korang main lalu je. Korang kena tahu ni perumahan jenis apa. Milikan sendiri, milikan perumahan tu lah. Ataupun perumahan tu rumah sewa. Contohnya kalau macam mana ada macam Kalau rumah pusaka kan? biasanya sewa ni aku rasa tak ada kot. Rumah pusaka. Tak banyak perumahan jenis sewa. Apa? Kalau rumah pusaka macam mana? Rumah apa? Pusaka? Sebab tu kan tak ni nak cakap diri sendiri. Kalau kampung kan banyak rumah pusaka. Okay, pajak kot. Ya ke? Diri sendiri Tu lah. dia Aku tak tahu duit aku sendiri. bukan ahli arkitek. Ini korang Jangan nak. untuk Jangan macam tu okay, cakap ya. tak tahu. Aduh. Okay, tapi aku panggil. Ya. Tak selesa ya. Okay, faham status pemilikan ni korang aku rasa kena jumpa depan-depan ni orang kan buat community survey. Ya, aku nak tunjuk yang tadi perumahan Taman Sepadu. Betul macam mana? Sekejap, aku share screen. Betul eh? Betul. Nanti kami akan bagi dia punya apa sah? Ini adalah perumahan Taman Sepadu. Okay. Taman di Sepadu. Cuba kau unzoom Okay. dekat mana ke area. Korang akan nampak perumahan.
Unzoom dulu. Okay. Sabar. Jatuh dekat sini Taman Sepadu. Aku dapat sini lah. Okay, perumahan dia macam ni. Satu tingkat. Memang satu tingkat pun perumahan macam ni. So aku pergi zoom out. Dekat sini. Ya Allah, susah betul pakai keyboard. Keyboard lah otak mouse dulu. Okay, belah sini. Dia dekat Binjai. Bukan kan? Dia dapat Binjai kan? Inilah perumahan yang terancang. Yang belah sini dah perumahan tak terancang. Ni kawasan Kampung Lubuk. Okay. Betul aku zoom out lagi. Tak nampak lagi ni. Ini kehidupan aku ni. Tak biasa lah. Ya. Aku tak ingat. Macam mana aku nak buat. Okay, kawasan Kampung Lubuk. Okay, sekejap. Aku tekan. So, boleh nampak range kawasan Kampung Lubuk. Okay. Ni range dia. Perumahan dekat sini. Ni aku tunjuk ni. So, betul-betul berada dekat dalam kawasan Kampung Lubuk tu. Okay. So tu semua Ilham semua ni, Ilham group ni lah yang kena mencari. So, diorang mudah lah sikit sebab diorang bagi perumahan kan. Okay, ada satu perumahan lagi yang jumpa dekat sini. So, nampak macam tersusun. Ini macam perumahan enggak? Aku rasa. Okay. So, siapa yang ambil bahagian dalam bahagian pekan tunjang yang betul-betul dalam pekan tu. So, korang kena tahu benda ni ya. Aku nak tahu ini perumahan. Aku rasa ni perumahan. Perubatan juga. Tapi kita tak boleh side view lah sebab dalam ni. Dia tak bagi. Dia macam lambat lagi lah macam tu. So zone B Faham, dengan ya? zone E lah kena ambil peranan lah. Ambil peranan. Macam tadi kita kampung Teluk Belukar, range dia belah mana? Daripada hujung kita punya side tu adalah beberapa sini je. Okay, ni kampung Teluk Belukar punya range. Kalau kampung Binjai, kampung Binjai hampir mostly adalah kawasan perumahan lah. Okay, kat belah sini. Perumahan Kampung yang Pandai pertama. Lima, untuk kampung Pandai Lima, aku rasa satu je tu. Load perumahan. Belah sini. Ataupun sini pun boleh jadi. Yang ni pun sama. Okay, range dia. Ada perumahan dekat sini. So korang kena detect lah. Okay. Kalau ada perkampungan, dia termasuk sekali dalam perkampungan kawasan Kampung Pandai Limau. Faham ya? Faham tak? Faham. Faham. Kau ingat aku sesa ke nak betul-betul macam ni? Lambat lagi. Stop sharing. Okay, dah habis untuk checklist perumahan. Guna tanah ya. So ini pula kita bentangkan yang community survey pula. Okay je. Baik Maris. Okay. Barang sosial di community. Aku ada yang tak nampak. Boleh nampak tak yang slide Ilham bentang tu? Present tu. Sekarang jelas. Okay, nampak. Nampak. So, okay, kalau nampak. Yes. Kan? Okay, so ini adalah borang is soal selidik community. Ini adalah borang survey korang kena survey dekat owner setiap rumah. Walaupun dia perumahan terancang atau tidak, kena site lah tengok. Okay. Ya, apa? Okay, nombor siri. Nombor siri ni adalah korang dah pergi yang sama.
Faham tak? Tak nak korang pergi tempat yang sama. Faham? Untuk itulah Tak kosong faham. siri 01. 01 pergi nombor tak faham? Nombor siri tu macam nombor biasa. Dia macam ni Nombor so, nombor siri siri tu macam bukan nombor rumah, dia Macam 1, 2, Nombor 3 ke? Zoom tu ke? Nombor borang kan? nombor Jumlah orang kan nombor tu. memang apa? Tak ada apa-apa. Teruskan. Teruskan pasal Nombor siri tu nombor biasa 1, 2, 3 tu. Apa kau train nombor 1. Nombor siri 01. Kod tadi rujuk pada kita punya borang checklist tu. Sebab kita dah tetapkan kod tu. Kod 01 Taman Sepadu kan. Kalau contoh ada perumahan yang aku cakap tadi sebelum ni, ada kalau perumahan yang kita tak dapat tahu tu perumahan apa kan. Dia tiba muncul dalam kawasan set tu. So korang kena klik kod bermula dengan kod 7. Faham tak? Apa dia? Faham tak? 7. Tak faham. Ulang balik. Apa dia? Okay, macam ni. Kan tadi aku cakap nombor siri tu nombor 1, 2, 3. Nombor-nombor biasa korang ikut tersusun lah. Okay, contoh nombor siri 1. Dah habis satu rumah tu terus pula nombor siri 2 pergi rumah seterusnya. Lepas tu nombor siri 3. Dia macam tu. So bila kita tahu, kita boleh dapat tahu bilangan unit rumah kita boleh yang survey tadi dia berapa. Tak payah nak kira. Tadi macam kau nampak ada kod 01 tu Taman Perumahan Sepadu. Korang kena tetapkan, tak boleh nak kod 01 terus nama kampung. Tak boleh tau. Sebab kita dah tetapkan kod tu. Kod 01. Pastikan kod 01 memang Perumahan Taman Sepadu je korang ambil bahagian tu. Faham tak? Faham. Kalau kod 02 macam tadi tengok dekat briefing tu memang perkampungan apa ya. Kod 02 Maknanya ni ikut kod perumahan tu lah kan? kita dah tetapkan kod tu dalam bahagian checklist tu. Korang kena tengok balik. Dia macam tu. Faham tak? Borang nanti korang bawa sekali dengan borang community ni. Checklist perumahan guna tanah tu dengan borang soal selidik yang korang nampak sekarang ni, korang akan bawa dua-dua borang tu. So korang kena refer balik. Kod 01, pastikan kod 01 adalah Taman Perumahan Sepadu. Location tu adalah Taman Perumahan Sepadu. Perumahan Taman Sepadu. Faham? Kalau kod 02 perkampungan apa ya? Binjai Tak apalah, ikut ni lah perubahan punya sektam ni kod rujuk kod perumahan komuniti SAM tempat. Rujuk kepada borang guna tanah tu. Kalau kod 02 Kampung Binjai, tulis location Kampung Binjai. Kod 3 untuk Kampung Lubuk. Lepas tu kod 4 Kampung dekat Kampung Lubuk. Pekan Tunjang. Kod 4 Kampung Pekan Tunjang. So Kampung Pekan Tunjang ni dekat siapa yang pegang area Kampung Pekan Tunjang, dia ada dua perkampungan tau korang kena tahu. Satu perkampungan Teluk Belukar, satu lagi bahagian untuk Pekan Tunjang. Betul-betul diorang dekat tau, diorang depan-depan. Perkampungan tu depan-depan. Faham tak maksud aku? Maksudnya seberang jalan tu tu adalah perkampungan Pekan Tunjang yang berdekatan Pekan Tunjang. Depan dia lagi juga ada satu perkampungan Teluk Belukar. Ataupun sebaliknya kalau korang jumpa ada satu lagi perkampungan baru yang korang tak boleh detect.
dekat map lah. Tiba dia ada dalam site tu. Bila kita dah turun site. Faham? Sebab tu bila turun site baru, site yang kita tak tahu apa nama kampung tu, korang create yang baru, kod 07. Bermula kod 07. Sebab kod 06 tu kampung Padang Limau. Faham tak? Faham. Hello? Faham. Sentiasa kena update. Kalau kod 07, Faham. orang lain kalau jumpa lagi perkampungan yang baru, tulis kod 08. 08 pula. Sebab dah ada dua perkampungan yang baru kita jumpa kan. Nanti kita akan tetapkan nanti. Dalam group nanti ada beberapa uniform lah. Ada perkampungan baru, kena create kod 08. Faham ya? Boleh faham tak ni? Ni agak tricky sikit lah. Kalau sekiranya jumpa perkampungan ataupun perumahan terancang yang baru, yang kita tak boleh tahu tu perumahan apa dekat map, tiba-tiba dia ada. So kena create kod baru. Bermula daripada 07. Kalau 07 dah ada perkampungan yang baru kita dah create tu, ambil pula 08. Faham ya? Boleh dengar tak? Boleh, faham. Boleh. Okey. Jelas ya untuk bahagian ni? Boleh. Jelas. Yang biasa nombor siri tu ibarat macam korang pergi rumah ke rumah tu, berapa bilangan lah korang dah pergi ke rumah tu. Tulis nombor rumah pertama korang pergi, tulislah nombor siri tu satu. Aku tak ulang gila. Macam biasalah, kena minta isi borang untuk warga penduduk tu dalam satu perkampungan ataupun perumahan. Kalau korang pergi kod 02 tu, kampung Binjai, pergi je kat perkampungan Binjai. Jangan campur aduk dengan perkampungan lain. So, minta ke warga negaraan. Warga negaraan tu tahu kan maksud dia apa? Takutlah dia tak tahu. Kalau warga negara Malaysia, tik Tahu. warga negara. Malaysia. Kalau bukan warga negara, kalau sekiranya korang jumpa warga asing, Paris. bukan warga negara lah maksud. Korang minta dia nyatakan warga negara apa dia. Kalau dia orang daripada China masuk ke Malaysia, Orang England. minta dia nyatakan daripada China. Warga negara China, tulis warga negara China. Okay, kalau bukan kewarganegaraan lah, kalau sekiranya korang detect orang tu adalah bukan warga negara. Faham ya? Kemudian yang kedua, jantina seperti biasa lelaki perempuan. Kalau ada yang tomboy perempuan tak, tu tomboy tu perempuan lah. Kalau pondan tu lelaki lah tiba. Okay, yang ketiga, bagian umur pula. Umur orang tu tau, bukan umur kita. Tiba umur kita lah aku catat. Kalau pergi site, pergi perumahan nanti, dia ikut kategori kat sini. Bawah 18 tahun, 19 hingga 30 tahun, 31 hingga 40 tahun, 41 hingga 50 tahun, 51 ke 60 tahun, ataupun umur pakcik tu atau makcik tu di antara 61 ke atas. So dia tik salah satu lah. Janganlah tik dua-dua. Tiba-tiba umur dia antara bawah 18 juga, sekali dengan 51 hingga 60. Sangat tiba tau kalau tik macam tu. Minta dia satu tik je, dia umur berapa, mengikut kategori yang telah ditetapkan dalam ni lah. Faham ya? Faham. Cuma lupa nak tulis tahun kok dia agak confuse kan. Umur tu apalah, tiba minta umur tu apa. Okay, lepas tu teruskan dengan nombor 4, bangsa. Okay, bangsa ada macam biasa, ada Melayu, Cina, India. Lain-lain kalau sekiranya dia adalah bangsa Siam, orang Siam lah kan, contoh. So, tik pada lain-lain. Okay? Kalau selain daripada Melayu, Cina dan India. Sebab orang Kedah pun ada orang Siam juga kan. Contohlah.
So dia boleh tick kepada lain-lain. Kalau agama, mengikut responden tu lah. Ada Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain. Okay, agama lain-lain tu aku rasa tak payah nyatakan, tak payah minta nyatakan. Tick je lain-lain. Macam tu. Kemudian status perkahwinan, bujang, berkahwin, duda tahu duda? Tahu. Tahu. Masa enggak. Takut ada yang tak tahu maksud duda tu apa. Yang lagi tu aku sebelah Apa? Kita ni je lah, apa tu, go through je. Nanti siapa yang tak faham nanti tanya lah. Jangan satu-satu je tu. Ramai lagi kat rumah. Mau sampai pukul 12 eh. Mau sampai pukul 12. Mana? Kau ni kita sambung sampai student tu. Okay, sebentar. Dia nak cepat. Ya. Cepat. Bila kau ngomong. Lambat. Okay. Kejap. Kemudian tahap pendidikan, ada sekolah rendah dengan sekolah menengah ada sekali tau. CJ, diploma, ijazah ke atas ataupun yang tidak bersekolah. Tilah mana satu. Okay. Lepas tu sektor pekerjaan. Faham ya? Yang ni faham? Sektor pekerjaan dengan bidang pekerjaan. Faham. Faham ya? Faham. Okay, bila okay, faham. Okay, jika mempunyai anak, nyatakan umur. Okay, yang ni contoh anak kau kan? Anak kau lagi kan? Dia ada 6 orang anak. 6 orang anak. 2 orang dia bawah 12. Kemudian dalam 4 orang tu umur dia dah antara 13 hingga 18. So korang nyatakan, korang kena minta dia tick kalau dia dalam 2 kategori tu, tick dua-dua sekali. Tick yang bawah 12 tahun dan juga tick 13 hingga 18 tahun. Lepas tu minta dia nyatakan bilangan anak dalam bawah 12 tahun tu ada berapa anak. Kat belah situ ada ruangan kosong. Okay, belah kanan tu. Kalau ada 2 orang, tu dia 2. Lepas tu 13 hingga 18 tahun pula, kalau ada 4 orang anak di antara kategori tu, umur dia, tick, tulis, minta ditulis kat tepi tu ada nombor 4 orang anak. Okay, jadi faham eh? Faham. Okay, ada 12 pun minta tick juga. Okay, itu saja. Kalau tak faham boleh PM lah. Ada? Okay, guru lain pula. Lama gak aku busy. Sektor komersial ke? Sebab komersial pun banyak juga ni. 1 jam, Mat. Aku ni Boleh. Boleh. nampak tak? Nampak. Nampak. Yang ni yang atas tu zone. Yang zone tu tulis lah korang zone apa, ikut zone. Lokasi. Lokasi tu kampung lah. Kampung apa korang tulis lah. Lepas tu tarikh. Lepas tu yang status pemilikan tu ada 3. Nanti nak tanda je, tick right. Lepas tu kategori tu ada 2, komersial dengan persendirian. Tu pun tick je. Jenis tanaman, tanaman apa? Contoh jagung ke apa. Tengoklah. Lepas tu anggaran bilangan tanaman, tanyalah orang tu. Lepas tu sumber bekalan air. Sumber bekalan air ni untuk padi je. Tu kalau yang lain, kalau contoh macam jagung ke apa, tak ada lah, kosongkan. Kalau padi, ya isilah. Lepas tu jenis jentera. Jenis jentera tu macam kau tengoklah orang tu guna apa kat tempat tu, ada mesin pembajak ke apa. Tanyalah. Kalau nampak korang boleh tulis dulu. Kalau tak tahu tu mesin apa, korang tanya.
Faham tak? Weh, yang Faham, faham. sumber berkala Faham, air tu faham. nak isi macam mana? Faham masa enggak? Bukan air. Tak dengar tanya apa? Sebab air tu macam mana? Macam Sumber bekalan air tu kan ada air kan yang tu dia macam saliran. dia macam saliran. Korang boleh tanyalah saliran tu dari mana. Okey, faham. Yang ni untuk yang peternakan. Yang zon tulislah macam sama macam tadi tu. Lokasi kampung apa semua. Lepas tu status pemilikan tu sama je, tanda je, kategori pun sama, tanda je, tik. Lepas tu jenis haiwan ternakan, contoh macam lembu ke, kambing ke, ayam ke. Lepas tu anggaran bilangan haiwan tu ternakan, tak payah kira, tanyalah. Okey, faham. Haiwan, kalau kurang daripada 10, tak payah ambil lah. Korang tengoklah kalau yang banyak macam di kandang tu, bolehlah ambil. Sebab macam kalau kurang pada 10 tu dia macam tak kira lah. Macam orang apa ni, bela saja sendiri. Okey, lebih pada 10 ya. Okey. Okay. Lepas tu sistem sokongan tu, dia macam air lah. Sistem sokongan ni memang khas untuk air. Betul macam kalau ada orang ikan lah. Kalau ikan ke tak tahulah orang udang ke apa orang bela tu untuk sistem sokongan. Okey, faham. Sistem sokongan tu air tu macam tu, air tu daripada mana, sungai ke apa, daripada saliran mana, macam tu lah. Tapi itu untuk air saja. Okey. Ikan. Untuk nanti ikan yang haiwan yang menggunakan air. Okey, faham. Okey, tu je. Ada apa-apa yang tak faham tak? Nak tanya ke lagi sangat? Setakat ni saya faham. Faham je. Faham ke? Faham je. Faham. Okey, kalau korang tak faham, Faham je. nanti PM. Nanti saya PM awak. Baik. Pukul kan? Baik awak. Komersial pula, komersial. Ni guru dah awak. Guru Dina. Baik. Boleh Okay. Dina. Bodoh lah. Aku punya macam biasa je. Dan macam asal aku pernah terangkan dekat point tu kan. Zone tu letaklah zone korang kan. Lepas tu kod tu gila besarkan sikit. Dekat petunjuk. Boleh tunjuk kod tu dulu. Kan kod tu kan. Lepas tu korang letak kira tunjuk petunjuk. Sorry, laptop aku hang. Petunjuk tu untuk yang macam kod tu korang letak macam tak nampak. B ke H, K ke M macam tu lah. Untuk dekat kod. Faham kan? Faham? Okey, faham. Faham. Lepas tu lah ni atas. Nama perniagaan tu contoh macam tu lah. Nama contoh kalau kedai makan nasi ayam Mak Limah contoh macam tu. Letak nama kedai tu. Okey, faham. Okay, lepas tu kod kategori tu pun tengok dekat petunjuk kod juga. Tengok tunjuk petunjuk kod. Kod
tu kategori tu korang letak macam borong ke, korang letak ni je B atau HR atau KP macam tu lah. Untuk faham kan? Tu je. Faham. Lepas tu aktiviti perniagaan tu aku ada listkan kira tunjuk slide 3 tu. Ini list untuk aktiviti perniagaan. Nanti korang letak list je. Kalau contoh runcit tu barangan apa. Faham kan? Faham. Lepas tu yang lain pun sama lah, just tick je tengok. Kalau macam operasi tu macam kedai runcit, kedai-kedai yang macam nak terangkan contoh macam tidak beroperasi tu kan. Contoh macam dia jual kat tepi jalan macam tu. Faham tak? Faham. Kemah-kemah dia tak beroperasi macam tu. Lepas tu lepas tu kalau kedai tu ada 2 tingkat kan. Contoh tingkat first tu nama kedai dia apa, tingkat kedua nama dia apa, asing tau. Lepas tu tick. Dia tu tingkat berapa. Faham tak? Faham. Status pemilikan pun sama je. Tina. Keadaan bangunan pun sama je. Korang faham kan? Faham tak lu? Faham. Okay, tu je. Lepas tu slide nombor 2 tu lah. Kalau faham tak faham. Yang ni pula untuk tidak formal. Yang tadi tu formal tau. Yang first tu, dia lain. Yang tak formal ni untuk macam pasar dengan bazar. Okey. Lepas tu je lah. Korang kena kira. Contoh dekat bazar tu, yang jual makanan tu ada berapa, bilangan unit dia berapa. Macam tu. Lepas tu kalau macam yang lain-lain ni, macam barang kemas, perhiasan tu lah kan. Lepas tu macam perabot, macam lagi macam orang jual kapet ke apa ke kat pasar-pasar tu kan. Macam tu. Yang selain tak ada dekat makanan pakaian tu, korang letak dekat lain-lain. Faham kan? Faham. Okay, tu je lah. Kalau tak faham, tanya dah nanti. Terima kasih Dina. Okay Kak Long. Okey, baik. Okay, tu je. Next guru siapa? Siapa kan ni? Kemudahan awak. Kemudahan awak. Guru itu. Mana boleh ikut? Utility ke. Guru kemudahan awak dia pecah-pecah ni. Betul. Ataupun guru infrastruktur. Atau tu. Ya. Industri ke. Siapa mau bentang ni? Kan. Kita buat industri dulu Sekejap. Kita dah lama buat. Aku rasa tu lah. Okay, industri ni je. Lot tanah tu korang boleh letak lot tanah berapa. Lepas tu letak nama dia punya producer tu apa. Lepas tu size lot tu kita orang kira toket nanti. Lepas tu taburan guna tanah, berapa banyak kilang yang ada kat satu kawasan tu. Faham tak? Tak taburan guna tanah tu abaikan. Tak faham. Tak faham? Cepat sangat dong. Cepat sangat. Tak faham lah. Apa yang tak faham? Taburan guna tanah tu. Awak balik. Taburan guna tanah tu biarkan dulu sebab Size lot dengan taburan guna tanah tu korang abaikan je tak? Isi. Okey. Tutup mata dah ni. Boleh. Tutup mata. so industri tu abaikan. yes. So industri ringan, sederhana, Apa kerja function dia sederhana tak dengan bentuk? berat. Apa?
function letak benda tu sebab benda tu akan kira bila kita habis daripada kajian tapat. Baik. Okay. Oh, nanti korang kira side lah. Yes. Lepas tu kluster pedestrian tu macam perkhidmatan am ke, pakaian ke, minuman ke, korang letak kat situ cari. Tanya dekat nama pedestrian kat situ lah. Lepas tu ajarkan hadapan, belakang dengan tepi. Ya? Kluster tu memang tak apa ke tulis apa-apa? Tulis apa-apa? Kluster ni jenis Kluster tu macam mana? Yelah macam Cluster. kluster. Kluster, okey. Jenis dia contoh macam makanan ke, pakaian ke, macam tu lah. Oh, maksudnya dia jenis apa lah? Contoh kalau kilang beras tu korang kilang Kalau beras kilang plastik tu tulislah ini nama. industri untuk plastik. Yes, betul. Oh, okey. Okay. Apa okey Abi? Ada hadapan, belakang dengan tepi, korang kena ni lah, tanya lah. Abaikan. Okay. Besarkan dia ada punya tu, belanjakan tu 8 nombor. Pasal rangkaian jalan raya macam jalan keluar masuk ke, jalan perkhidmatan ke. Tapi ada Nak tanya. yes. Kluster tu boleh berjangkit ke? Kau tanya soalan tahun depan dah. Apa ni? Lepas tu terusan tu macam ada sungai ke, boleh kulit kat situ. Lepas tu ketinggian bangunan 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4, tak ada sampai 4 tingkat. Azhar ni bingung. Lepas tu jenis bangunan sesebuah, berkembang atau teres. Lepas tu keadaan bangunan tu elemen persekitaran ni macam ada padi ke dekat tepi-tepi tu. Kalau macam kilang beras kan, boleh letak kat situ. Okay, faham. So apa pengeluaran tu? Kalau tak apa-apa? Yelah, tak tulis lah. Okey. Macam ada elemen persekitaran tu kalau ada kawasan lapang ke, kawasan hijau ke, ada apa lagi apa ingat lah. Kalau ada pokok-pokok persekitaran tu, Yes, pokok je lah. Apa kok? Ya. Ya. Nanti aku tanya Bona. Lepas tu apa pengeluaran tu ni kita kena kira akhir nanti, so biarkan dulu. So ni borang soal selidik dia. Tulis nama syarikat, tarikh mula operasi, sertifikat sewa sendiri atau tidak beroperasi, milikat tunggal sudah berhad, jumlah pekerja, lepas tu kemudian sokongan ni macam load parking ke, macam tu lah. Surau ke, apa lagi? Apa yang ada lah. Kalau jumlah pekerja orang tu memang nak tanya ke macam tadi? Apa? Jumlah pekerja tu engkau bilangan dia lah yang kena tanda ni cuma untuk status pemilikan perindustrian dengan jenis pemilikan perindustrian saja. So jumlah pekerja orang, jumlah pekerja tu memang nak kena tanya, tak payah? Ya. Ya, kena. Kena tanya. Kau mabuk ke ni? Orang apa sial? Itu je lah untuk sektor perindustrian. Bawa bertenang. So ada apa-apa soalan Apa tu? sangat ni apa ni? Apa ni? Tu nak tanya. Tanya apa? Kemudahan sokongan tu macam mana? Kemudian sokongan macam ada load parking kereta ke, motor ke, surau ke. Kemudian sokongan dah kata. Tandas keluar tu. Yes, betul. Ya. So ada apa lagi tak faham? Masyarakat kenapa kena tangan? Tak apa, nanti kita besarkan. Baik. Okay, faham. ada apa-apa nanti tanya je. Okay, baik. Terima kasih. By the way, lawa background.
kumpulan ni kemudahan awam. Ataupun awam. infrastruktur. Betul. Infra infra kemudahan awam. Tu je lah kawasan lapang. Kawasan lapang. Terpulang lah penduduk Malaysia. Azwar, Ara Johari. Dengar tak? Dengar. Ni Rohana mana pula ni? Siapa tu? Mak aku lah. Aku Siapa tu? Pelajar baru? Aisyah. Okay. Yang budak baru ni. Okay, yang ni apa? Okay. Teruskan. Yang ni apa Tunjang punya, dalam Tunjang pun ada sekali dengan kampung lagi satu, apa Kampung Beluka. Lepas tu, yang ni lah ada je Pondok Polis Tunjang, pasukan bomber sekolah Tunjang. Kau tengok lah kat tepi tu ada bilangan anggota polis, berapa. Lepas tu dalam penduduk tu macam dekat kampung kau tu, ada berapa dia punya average untuk penduduk macam 10,000 ke tak lebih kot, macam 5,000 macam. Kalau boleh minta senarai dulu. Macam letak borang kat atas tu, tulislah zon apa. Sebab aku buat seorang ni, kau mana faham lah, aku kena buat semua. Nanti aku buat baru bagi kau. Okay, baik. Macam tapak dengan kemudahan sokongan. Kemudahan sokongan tu macam biasa lah. Ada macam tandas ke, macam tu. Lepas tu sama dengan pasukan bomber sekolah Tunjang tu, ketika balai, tadam duduk. Jarak antara balai bomber terdekat, macam kau punya kampung tu ke balai bomber dia, berapa dia punya kilometer, macam tu je. Lepas tu indikator tu aku tak pasti lagi, nanti aku bagi tahu. Lepas tu kemudahan sokongan tu, sama je lah dengan kau setapak, jumlah anggota bomber tu kau boleh tahu sendiri, nanti kau tanya. Next, bawah. Selain dari Tunjang ni, dia punya kawasan perkhidmatan, lepas tu tadam duduk dia berapa. Macam biasa kau boleh baca kan. Kalau tak faham boleh tanya aku. Komponen utama dia ada apa kat situ, kat klinik di Tunjang tu. Kat klinik tu lah. Macam ada klinik ibu dan anak, klinik pergigian macam tu lah. Lepas tu pendidikan pun ada SK Tunjang dengan SJDC. Kalau dekat kampung kau tu ada sekolah ke, so kau boleh. Nanti aku baru lah, nanti aku buat Tunjang tu dengan Wamin tu, kau letak sekolah kau yang ada kat situ. Jenis belakang bilik darjah dia. Lepas tu dia punya jarak sekolah antara dengan kediaman kau. Lepas tu lepas tu naik bawah. Pusat internet komuniti kau pun boleh faham juga, macam pusat internet satu Malaysia tu kalau ada lah. Ni sebagai tambahan je. Dengan kebajikan, macam pusat kebajikan orang tua, anak yatim selalu sekali kot. Tu je lah. Lagi bawah. Lepas tu dah sekali perguburan dengan keagamaan. Kalau kampung kau tu ada kubur, kalau masa aku kawasan perkuburan, kalau tak lah kapasiti. Dengan tadam duduk dia, kelulusan tapak dengan kemudahan sokongan. Contohnya kalau dekat kawasan kubur kau tu ada macam apa yang macam kedewan, macam bilik untuk orang-orang yang nak apa tu namanya? Oh shit. Alah, macam kau pergi ziarah kubur, lepas tu kau macam panas kau mesti duduk dekat satu tempat tempat tu dah masuk aku. Lepas tu dengan keagamaan, ada masjid, lepas tu macam duduk dengan jemaah, lepas tu tapak dengan kemudahan sokongan. Okay, tu je daripada aku. Dah. Ada soalan bertanya? PM. Okay. Baik. Okay, faham. Okay, siapa lepas ni? Siapa lepas ni? Zin kau lah. Okay, sayang. Okay, sebentar. Tak ada apa nak dengan Azim. Sebentar. Azim tu Kalian boleh sabar enggak? Apa keburukan interview? Lepas tu diam. Right. Sabar enggak? Jap. Cepat, saya tak sabar tengok Azim punya slide ni. Tak sabar.
Kalian nampak enggak? Bisa, Nampak bisa. enggak? Bisa, bisa. Bisa ya. Bisa, bisa. Biar saya besarkan dulu. Okey, ni adalah checklist kawasan tanah lapang. Dengar tak? Dengar. Okey, ni adalah checklist kawasan tanah lapang di Pekatunjang. Bye Okey, bye. ni adalah lokasi. Kalian boleh melihat waktu pergi kat site nanti lah. Okey. Sebab Okey. kat atas peta kita takkan nampak. Sebab semuanya tanah lapang saja. Kita tak bisa nampak. Okey. Sekejap. Kalau Tak faham. kalian yang mana? Ni. Yang belakang tu benda. Slow. Keluasan tu nak ukur ke? Keluasan. Kena ukur. Keluasan semua tu dalam AutoCAD. Tapi kita tak pasti kawasan tu tanah lapang tanah destinasi, so kita biarkan kosong dulu. Kita tengok waktu kat site nanti, okey? Okey, macam korang nampak kat sini yang saya hijaukan ni, kat sini lah kawasan lapang je. Nampak tak? Ke tak? Nampak. Boleh zoomkan tak? Macam. Ni hijau ni. 3 dia 4 ni. Oh, ada 3. Nampak. Ingat ada 1. Okey, ini adalah checklist kawasan taman rekreasi di Pekatunjang. Sama juga macam yang tanah lapang ni, kita takkan tahu sebab pada map kan memang nampak kawasan tanah lapang je lah. Tak tahu lah kat situ tanah lapang taman rekreasi kan. Lepas tu, okey, ni checklist jenis tanaman di Pekatunjang. Jenis tanaman dia juga dia ada tanam padi, lepas tu ada tanaman lain-lain juga. So, kita kena tengok lah keluasan dia nanti waktu kat site nanti. Nak tengok macam mana? Tengok macam mana? Tengok kawasan tu lah. Apa tu? Kat contoh. Kau ambil sektor apa ni, Zim? Tanah lapang dan taman rekreasi. Okey, ini adalah checklist landscape yang digunakan di Pekatunjang. Okey, kita tengoklah dia punya jenis landscape dia. Dia ada landscape lembut dengan landscape kasar. So kita tengok waktu kat site nanti berapa keluasan dia. Yang ketujuh, ni adalah zoning setiap kawasan lapang dan rekreasi di Pekatunjang. Tapi kalau kat sana nanti kan kita tak boleh kira kawasan tanah lapang. Bukankah ni kau kena kira siap-siap ke? Itulah masalah dia. Kalau kawasan tanah lapang ni kita tak boleh kira dekat tapak tau. So semua tu dalam AutoCAD je. AutoCAD. Tapi memang berdasarkan AutoCAD. Okey. Maksudnya Nak kira pakai apa? Pakai pituku. Pituku sebelum tak cukup. Tu lah Tak pasal. apa lah, kita kena turun dulu, lepas tu baru Tu lah, bagi tahu kena kat turun dulu. Hazim. Tu pasal kita turun dulu tengok site. Okey. Sekejap Ni adalah checklist in T2C Penyelidikan di Pekatunjang, iaitu Badan Biosecurity Perikanakan. Ini adalah kategori dia dan kat sini ada komponen kebolehan sokongan dia. Ini adalah contoh-contoh dia. Okey, ini adalah checklist hierarki jalan perumahan dan kawasan lapang di Pekatunjang. Sama juga, kita kena tengok kat site dia. Kita tak boleh tengok pada dasar iPad dengan Max sebab dia nampak atas je kan. So, itu je daripada saya. Kalian faham tak?
Faham tak korang? Tak faham. Tak faham yang mana tu? Oh, semua tak faham. Semua tak faham. Tak faham. Aku tanya kau Azim. Tunjuk kat Puan ni. Dalam checklist ni, Azim, dalam checklist ni kau kena print. Aku Ya, terkejut. aku faham. letak sekali. Aku faham sebab aku Apa yang kita orang sorang-sorang. perlu cari aku faham sebab dalam aku lapang tu. jadi sebab aku buat sorang-sorang. So aku macam tak apalah. Kalau korang tak faham, mungkin aku kena minta Puan betul. Kena tunjuk kat Puan lah betul ke tak benda ni. Itulah kena refer balik, tanya minta puan komen secara privacy. Okay. So sebab aku pun tak pasti betul ke tak apa aku buat ni. So aku dengar apa yang Puan cakap pasal benda-benda tu, poin-poin tu semua. So aku letak lah apa yang Puan cakap kat sini. Tapi yang berdasarkan jadual tu aku tak pasti betul ke tak. Hari Ahad tu kau tak tunjuk ke kat Puan? Tak. Kenapa tak tunjuk ke? Dia tanya. Tak. Tak. Masalah ni macam prison tu pun. Aziz cuba nanti kau buat macam group kita orang macam buat borang checklist tu. Sebab kau benda ni bukan borang. Sebab dia nampak banyak. Dia bukan borang. Bila banyak data kumpulan dalam setiap slide yang berbeza, nanti kau kena print juga benda ni. So banyak. Nanti jadi buku teks lagi lah. Contoh kan, nanti kau bagi tahu lah kawasan tanah lapang ni dia terbiar ke tak, sama ada dia majukan atau tidak. Lepas tu apa lagi nanti kau fikir lah. Okay. Okay, aku stop dulu Kejap Nampak tak? Nampak. Okay, ni aku punya checklist. Saya rasa aku rasa korang tengok pun korang boleh faham kan? Infrastruktur untuk jalan raya. Awalnya. Diamlah. Jenis jalan ni macam kalau korang masuk kampung tu, sebelum korang masuk kampung tu kan korang macam masuk satu lorong kan, masuk jalan tu kan. Okay, so korang tengok lah jalan tu sama ada utama ke, sekunder ke, kecil ke. Lepas tu kat jalan-jalan ni korang tahu lah berturap ke, batu ke, apa-apa semua lah korang nampak kat jalan tu. Kalau korang rasa macam tak ada dekat dalam ni, korang boleh lah buat kat tepi yang aku tulis catatan ni. Korang tulis je apa-apa korang rasa macam jalan tu tak ada line ke, apa-apa ke, korang boleh lah tulis je. Macam minta komen kat jalan tu. Kalau ada contoh line bahagian untuk letak motor tu, tulis lah macam ada line untuk bahagian motor macam tu. Boleh je lah, boleh je. Mana tulis apa-apa. Okay, lepas tu utility, perusahaan sampah atau pekerja ni ada dua jenis tong. Nanti aku tunjukkan tong tu macam mana. Ada satu ke tong, ada dua tong ke, dan lain-lain ni macam ada tiga ke atas lah kalau ada tong je kat situ. Lepas tu waktu tu aku rasa korang rasanya ada bukan sign pun ada papan sebenarnya kat kawasan perumahan tu mungkin ada. Macam Taman Sepadu tadi kan ada kan punya tu. Waktu pengutipan dengan hari dia. Lepas tu okay. Ini dia punya tong tau. Nampak? Boleh kenal Biasa nampak kan? Ke tak? Okay. Biasa kenal kali. Okay, ni yang tu. Lepas tu yang ni pula sama je. Korang boleh baca kat sini, korang tik je. Ya, ulang balik yang satu balik. Yang mana? Ini? Tak. Okay, yang mana nak tanya? Tak ada? Sekejap. Okay, aku tahu apa nak. So kita akan apa beza dia? Itulah. Beans dengan Willet beans tu. Beans ni. Dia macam terbuka sikit. Okay. Lepas tu yang ni. Okay, nampak dia tutup. Ya. Okay. Lepas tu tengoklah ada berapa bilangan tong kat situ. Nanti korang tik lah. Kalau dia letak dia kat atas, korang tulis lah kat situ. Okay.
Lepas tu yang ni pula kosong ni korang biarkan je, nanti aku isi nanti. Yang jenis pecahwang ni korang tengoklah sebab infrastruktur dia tak banyak dekat semua kawasan. Lepas tu pecahwang demokrasi ni mungkin dekat tengah-tengah kampung tu. So masa aku tunjuk kat atas ni sebab tu korang kena tick okay kawasan ni kat mana. Setakat ni faham Okay, faham. Jangan diam je. Faham, faham. Faham. Okay, bagus respon. Lepas tu korang just tick je lah kalau macam korang nampak ada kerosakan ke apa. Korang catat je, semua catat je kat tepi-tepi ni aku dah sediakan. Kalau macam korang kata tak cukup kawasan tu korang nak catat, nanti last aku ada sediakan satu muka surat nanti. Korang boleh catat semua apa yang korang nak catat, okay? Okay. Baik. Okay, ini menaranya ada 2 jenis. Ini jenis dia. Biasa nampak kan? Biasa. Okay. Okay, jangan kata tak kenal Nampak. Okay, ni semua. Lepas tu pembetungan ni dia korang tengok dekat kawasan perumahan tu. Dia awam ni, macam mana nak explain? Susah lah nak explain, nanti aku cakap dengan korang. Korang cakap lah korang tak faham, okay? Lepas tu yang ni tangki airnya ada satu je, tangki septic individu. Saiz tangki, kalau tangki air ni selalunya dekat bukan dekat kawasan tu ada juga board dia. Korang boleh tengoklah kat situ sebab infrastruktur ni tak banyak pun korang nak kena tanya orang. Dia banyakkannya semua dah ada kat situ. Korang boleh memahati je lah semua kat situ, okay? Aku dah ni je lah. Okay dah. Okay guys, terima kasih. Faham tak? Sama-sama. Faham. Okay. Wait, dah. Yes. Aku ke? Jadi saya tak tahu. Dah. Ya? Ya? Aku Sekejap. Yang mana? Seorang. Sana tu. Yang mana ni? Jalan raya. Yang catatan tu. Nanti tahu juga. Dia masa abang kan? Jalan raya tu kan kita nak tahu yang mana satu. Kita kena check satu je ke atau kena bawa banyak? Sabar betul. Ni just pintu masuk macam kampung tu lah. Aku bagi kampung tu. Dalam Masuk nak masuk kampung tu. Faham tak? Mana satu jalan je lah kita tengok. Jalan kuda je lah. Semua. Jalan kuda tu jalan kecil Satu je. jalan utama terus. Jalan utama saya ni kat pegang tunjang je kan. So kalau jalan nak masuk kampung tu jalan sekunda dengan jalan kecil je lah. Jalan sekunda tu untuk ke lorong, jalan kecil tu untuk ke rumah. Ya, betul. Jadi jalan utama tu kena potong lah. Okay, tak nak potong sebab pegang tunjang kan jalan utama tak aku nak potong. Jadi kata untuk masuk ke kampung. Lah, kampung jangan abaikan pegang tunjang tu. Kesian je. Kalau macam tu kena tiga-tiga ada. First jalan utama, then jalan sekunda, then jalan kecil lah sebab daripada Betul. Kalau tak macam kita buat satu jalan je. Okay, nanti aku adjust je. Kalau korang tengok semua tu ada, korang tick je lah tiga-tiga. Sebab memang akan ada tiga-tiga. Okay, just tick je lah tiga-tiga. Semua ada. Just tick je lah tiga-tiga. Memang Tak apa. senang mencari. Okay, dia soalan? Kita mau carry. Tak ada. Tak ada Tak ada. Kira nanti korang pisahkan ke ataupun maintain yang sama ni slide ni? Ada checklist ni? Aku rasa maintain dia ni kalau ada Jalan raya tu kan aku rasa kau kena macam ubah macam first dia mesti utamakan jalan utama kan. Then bagi keadaan jalan tu ada catatan. Aku syak dia kena pisah tiga-tiga tu. Pisah aku nak pisahkan macam mana tu? Masa aku jenis Buat jalan satu-satu. Buat page yang berlainan. Jangan page lain kan. Kolom tu. Ya. Kolom ni Macam tu takutnya. apa seseorang cakap aku tak faham. Jenis jalan tu kan. Kau kena Seorang lah. Ya, okay, Azhar cakap tu. Seorang. Jenis jalan tu kau kena pisahkan satu untuk jalan utama, satu untuk jalan sekunda, satu untuk jalan kecil. Kiranya untuk jalan utama ni keadaan jalan dia tu macam ni lah. Faham tak maksud aku? Aku faham. Kita tengok Maksudnya untuk setiap satu tu. Okay, aku faham.
Okay, thank you Azhar. Ada lagi bertanya pendapat? Okay. Tak ada Tak ada. Aku ada je pendapat tapi aku tak faham je. Cuba cakap. Mana aku faham. Contoh kan. Cakap je lah kat sini. Jangan marah Zulhilmi bin Paula. Jangan marah, sabar. Okay, cakap. Jealous. Contoh kan. Ibu saya. I berjealous. Kan. Sabarlah bodoh. Contoh Cepat. kalau Jangan naikkan apa. Ya Allah, Abah. Aiman boleh diam tak Aiman? Aiman boleh diam tak? contoh kan kau tak payah bagi tahu ke macam jalan ke kampung tu. Cuma nanti kau listkan kan. Jangan tik lah tulis jalan utama, keadaan jalan dia macam mana, and then catatan. Kolom kedua, jalan sekunder dia macam mana keadaan dia dengan catatan. And then jalan kolom ketiga, kau tulis jenis jalan ni macam jalan kecil ni kan. Sama kan dengan keadaan jalan dengan catatan. Sebab kalau infrastruktur dan utility ni dia termasuk dengan jalan juga kan. Jadi kita tak payah tik sebab memang confirm ada. Cuma bagi tahu keadaan jalan dengan catatan dia elok ke tak elok ke, sama ada dah pernah diturap ke atau tidak. Okay, faham. Lebih kurang macam Azhar je lah tadi cakap. Cuma kau asing satu-satu contoh. Jalan raya, jalan utama ni berturap ke berlubang ke berbatu, ini catatan. Sama macam tu je. Jangan sekalikan sebab bila kita akan tik, semua ni kita kena tik ni sebab memang akan ada. Okay, boleh je. Okay, thanks. Yang lain? Aku Ada? tak tahu kau faham betul. Nanti kalau tak faham betul aku tunjuk. Tak, aku faham. Tak ada je. Faham. Tak ada Okay. Tak apa, ikan je semua. Tak Okay, thanks guys. Suami kunci Azim. Ada lagi tak? Wait, korang nak cakap ni. Lepas aku perhatikan semua dulu. Okay, aku dah faham dah macam nak buat. Nanti aku bagi balik sebelum kelas nanti Nanti nak tunjuk kat korang dekat grup WhatsApp. Betul ke tak aku ni? Lepas ni. Bukan sekarang ni. Nanti pun boleh. Ya Allah, bukan itu. Aku siap malam ni lah. Aku dah faham Student dah. esok lah, dengan point pun boleh komen sekali. Boleh juga. Tapi kalau aku siap awal aku tunjuk lah kat tu WhatsApp group, okay? Tak apa, slow. Okay. Okay. Dah. Siapa lagi? Dah habis lah. Tengok apa je Lepas. korang. Dah. Esok pun nak tengok apa je. Cik Kadiran jap. Tak ada kan? Aiman. Cepat. Kadiran. Lagi je dah. Fadi ada Okay, nampaknya ada seorang yang tadi Untuk 2 jam Siapa pertama lagi? jangan bagi dekat dia lah. Dewa. Dia masuk awal, keluar awal Macam mana tu? Kat situ kan. Siapa? Oh. Dah settle ke semua? Apa-apa boleh PM lah. Nanti kami akan bagi checklist untuk setiap zone. Weh, Monisha tak ada ke? Dia menghilang. nanti ikat ni bagi Korang dah orang dapat ke lagi ni pelan untuk zone tu? Korang Dah. Alright. Okay, korang pula untuk bentangkan korang punya tu. Guna tanah. Kalau tiba guna tanah ni maklumat kita orang tak payah bentang kan sebab kita orang kan ambil sebab kau dapat daripada korang. Yes, bro. Okay. Korang kena jaga betul lah. Boleh leave dah. Dah Bunyi lagu? Jen dah.